Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah harap murid-murid berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia bersama keluarga. Di dalam video ini, Ustazah akan mengajar pendidikan Islam tahun 5, bidang adab di bawah tajuk Alam Ceria, Hidup Bahagia. Jom belajar bersama Ustazah. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran, mari bersama Ustazah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir video ini, murid akan dapat yang pertama, menyatakan maksud alam sekitar dengan betul. Yang kedua, murid-murid akan dapat menerangkan hukum memelihara dan memulihara alam sekitar berdasarkan dalil nakli dengan tepat. Yang ketiga, murid-murid akan dapat menerangkan 4 antara adab memelihara dan memulihara alam sekitar yang menepati syarak dengan tepat. Dan objektif yang keempat, murid-murid akan dapat menganalisis kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar yang menepati syarak dengan tepat. Baiklah murid-murid, seterusnya apa itu alam sekitar? Apakah maksud alam sekitar? Alam sekitar ialah keadaan alam sekeliling, merangkumi setiap sumber bumi seperti sungai, laut, hutan, udara dan lain-lain. Itu adalah maksud alam sekitar, iaitu Ustazah ulang semula keadaan alam sekeliling yang merangkumi setiap sumber bumi, ya, seperti sungai, laut, hutan, udara dan lain-lain. Seterusnya pengertian memelihara alam sekitar, iaitu menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Itu maksud memelihara. Seterusnya maksud memulihara alam sekitar ialah merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Bezakan pengertian memulihara dengan memelihara dan memulihara. Memelihara alam sekitar maksudnya menjaga dan melindungi. Memelihara alam sekitar pula maksudnya merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Bezakan ya pengertiannya. Baiklah, kita tengok dalil Al-Quran yang berkaitan tentang alam sekitar daripada surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Baik murid-murid, seterusnya kita lihat apakah hukum memelihara dan memulihara alam sekitar. Hukumnya adalah wajib. Wajib kita memelihara dan memulihara alam sekitar. Baiklah, untuk memelihara udara. Bagaimana cara kita memelihara udara? Kita hendaklah memperbanyakkan aktiviti penanaman semula, ya. Udara yang kita hirup ni, oksigen yang kita dapat adalah daripada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Jadi perlukan aktiviti penanaman semula. Yang kedua, tidak melakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka ini menyebabkan pencemaran udara. Jadi udara tidak sihat. Jadi tidak melakukan pembakaran terbuka. Seterusnya, ya, bagaimana cara kita menjaga air, ya? Pemeliharaan air pula dapat dilakukan dengan pertama, menggunakan air dengan berjimat cermat untuk mengurangkan kuantiti air yang perlu dirawat. Untuk pengetahuan murid-murid, ya, air yang kita gunakan, air pipe yang kita gunakan itu adalah air yang telah dirawat. Jadi kita perlu berjimat cermat untuk mengurangkan kuantiti air yang perlu dirawat.
Yang kedua, tidak membuang sampah dan sisa buangan di saliran air, longkang, sungai ataupun laut, ya. Hal ini boleh menyebabkan sekiranya kita membuang sampah dan sisa buangan di saliran air, longkang, sungai ataupun laut, ya, boleh menyebabkan tersumbat ataupun air tidak mengalir dengan lancar, ya. Dan boleh menyebabkan air tercemar. Jadi, peliharalah air dengan sebaiknya. Baiklah, seterusnya selain itu kita perlu sentiasa menjaga kebersihan, ya. Membuang sampah di tempat yang betul. Sebagai contoh, membuang sampah di tong sampah, ke dalam tong sampah ataupun tempat pembuangan sampah yang dihaskan. Ya, seterusnya, mempunyai kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kita. Baiklah, sekiranya alam menjadi tercemar, kotor dan tidak selesa, kita boleh memeliharanya dengan, apa maksud memelihara tadi? Memelihara ialah merawat ataupun memulihkan, ya. Jadi apa perlu kita lakukan sekiranya alam ni tercemar ataupun kotor? Pertama, bergotong royong membersihkan kawasan. Yang kedua, mengitar semula bahan terpakai untuk mengurangkan penggunaan sumber alam. Sebagai contoh, kita telah menyediakan di beberapa tempat telah disediakan tong kitar semula, yang mana plastik, kaca, ya, botol. Jadi pastikan letak di tempat yang betul untuk kita kitar semula. Seterusnya ialah kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak. Kita tengok dulu kepentingan dari segi individu. Apa individu itu dapat sekiranya ia menjaga kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Yang pertama, mendapat keberkatan hidup. Yang kedua, menikmati suasana kehidupan yang sihat. Yang ketiga, menyemai rasa syukur dengan nikmat alam sekitar. Dan yang keempat, memupuk perasaan tanggungjawab terhadap kurniaan alam sekitar. Seterusnya, kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar dari segi masyarakat, ya. Apa masyarakat dapat? Yang pertama, dapat terus menikmati sumber alam. Yang kedua, menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerjasama. Yang ketiga, hidup selesa dalam persekitaran yang bersih. Yang keempat, terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada kekotoran dan pencemaran. Seterusnya, kepada negara, pertama, menjaga imej Islam dan negara yang mementingkan kebersihan, dan yang kedua, menjaga keindahan alam semula jadi negara. Itulah antara kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat mencontohi Rasulullah SAW dalam memelihara alam sekitar. Yang pertama, sentiasa bersyukur. Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, menjaga kebersihan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW ada menyebut bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi perlu kita menjaga kebersihan. Seterusnya, tidak merosakkan alam tanpa tujuan. Ya, ketika mengutuskan tentera, Rasulullah SAW melarang mereka daripada merosakkan pokok, buah-buahan dan haiwan ternakan pihak musuh. Itu antara tindakan yang Rasulullah lakukan. Seterusnya, memelihara dan memelihara sumber alam. Rasulullah SAW memberitahu bahawa antara perkara yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah membuang air besar di tempat sumber air, di tempat laluan awam dan di tempat berteduh. Jadi pastikan kita melakukan apa yang telah Rasulullah SAW tunjukkan. Baiklah murid-murid, secara kesimpulannya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sumber alam untuk kemudahan kita. Jadi kita bertanggungjawab untuk memeliharanya. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengamalkan apa yang kita telah pelajari dalam video ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.